azam untuk tahun ni sebenarnya nak pasang azam untuk memperbaiki diri. Kalau dulu tak nak tulis macam Along Safida kata tadi lah, nak tulis nota pun tak pandai. Sampai sekarang tak pandai lagi. Baru nak belajar tulis nota. Targetnya macam Dr. Solha yang kemarin sebenarnya terlepas, dah nak habis baru dapat join. Sebab masa tu call mak kan, bercakap dengan mak sampai terlupa ada webinar masa tu. Jadi saya satu je, saya dengar Dr. Solha kadang-kadang dia bagi dos dekat pesakit, dia kirakan dos. Kalau dulu takut-takut nak bagi dos, nak bagi takut orang tak mampu, nak bagi kopi je lah murah, yang ni mungkin senang, ni orang mungkin mampu. Tapi bila masalah tak selesai, inilah mungkin yang Dr. Solha selalu kongsikan, Kak Liza selalu kongsikan. Jadi kena beranikan diri, target untuk bagi dos. Alhamdulillah dapat yang kes baru ni, kes kanser payudara, cuba bagi dos ke Mak Marzuki. Alhamdulillah sekarang dah semakin kecut lah dia punya kanser. Mudah-mudahan tak jadi operate lah. Sepatutnya minggu depan ni nak operate. Tapi bila Gold Diamond Haslina cadangkan makan YK2, jangan putus dulu. Memang sekotak sehari yang 2 tu, tapi hari ni YK2 habis. Jadinya sambung YK1 lah, YK2 impact. Alhamdulillah targetnya memang dari tahun lepas nak cuba YK2. Cuba kenalkan YK2. Alhamdulillah dah beberapa orang yang guna YK2. Alhamdulillah sangat-sangat untuk tidak melengahkan masa, kita jemput speaker yang seterusnya yang banyak membimbing kami dari segala hal, dari sekecil-kecil ilmu sampailah seluas-luasnya ilmu. Kita persilahkan Gold Diamond Haslina Rosdi. Dipersilakan. Terima kasih Mawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join ataupun yang tak pernah kenal Kak Ina, so nama saya Haslina binti Rosdi. So dalam Syangho ni dah lebih 25 tahun. So untuk tahun 2022, inilah kali pertama kita on balik Zoom meeting kita setelah kita cuti sebulan lah, bulan 12 kan. Jadi Kak Ina hari ni nak bercakap yang teknikal juga. Yang teknikal tu sebab topik pertama dia nak share macam mana, ni tak tahu dapat share tak? Macam mana nak nampak tak? Okey nampak. Macam mana nak login website Syangho. Sebab kita nak buat bisnes ni, kita kena tahulah yang ni dulu. Ini perkara penting agar bila kita tahu, kita boleh monitor grup kita dengan lebih cepat. Okay, bagi yang tak pernah login, so yang ni mula-mula kita guna, bila kita daftar ahli, nak daftar ahli, kita pergi dekat sini lah. Dekat sini, e-registration ni. Kita pergi dekat sini. So, nampak tak? Awak boleh nampak tak? Nampak tak? Nampak. So, nampak. Okay. Bila dah kita pergi e-registration tadi, kita pergi dekat proceed ni, isilah detail ni dekat yang pertama registration, yang kedua kita isi sponsoring, yang ketiga kita buat payment. Lepas tu ini kita bila kita check out tu kira 3 dengan 4 ni untuk payment lah. Okay, macam mana nak isi ni? Kat sini ni letaklah Malaysia, kalau orang Malaysia. Kat sini sama juga Malaysia. Bagi yang tak pernah buat, boleh cuba buat daftar ahli. Daftar ahli downline kita. Lepas tu sini distributor. Sini mestilah kita tahu siapa upline dia. So sini mesti letak email address dia. So sini retype email address yang betul. So sini kena letak nombor telefon dia. And then pernahlah isi nama. Jadi yang penting dalam nak buat pendaftaran ahli secara online, email address. Okay? Okay, so jadi Kak Ina nak isi, kalau nak isi terus pun boleh, tapi rasanya masa tak mengizinkan, jadi tak payah isilah, nanti nak tunggu TAC semua lambat. Okay, so Kak Ina just tunjuk je, so awak boleh cuba. So nombor phone penting dengan nama, alamat. Lepas tu yang ni kita kena pilihlah tahun dia, date dia, so dia akan muncul kat sini. So ini biasanya kita akan pilih national ID lah, ini masukkan nombor IC, so letakkan dia address semua dah, and then
dah lengkap ni. Okay, kalau ada spouse, add spouse ni dia akan keluar lah untuk kita isi spouse. Kalau tak ada, terus pergi submit. So bila submit ni dia akan pergi part sponsor. Sponsor ni kita kena tahulah siapa kita nak letak sebagai upline kepada orang yang kita nak daftar ni. So kena tahu nombor distributor dia dengan nombor telefon dia. Lepas tu submit. Dah submit tu terus buat bayaran menggunakan kad kredit ke debit card ke RM15. Dan kita terus dapat nombor ahli dia. Itu kalau kita nak daftar. So boleh cuba bagi yang tak tahu nak tak dapat. So boleh personal PM Kak Ina pun tak apa. Okay, itu tentang nak daftar ahli. And then kat sini kalau you pergi je website Xionghu ni, type www ataupun type Xionghu, nanti ambil lah Xionghu login. Ni Xionghu login store. So dia akan keluar benda ni. So boleh ambil kat sini e-registration. Okey. Nak login pula. Okey, yang kat sini kita letak nombor ahli. Okey, kita letak nombor ahli. So dah kita letak contohnya nombor ahli lah, macam Kak Ina dah set dah dia punya apa password semua, terus login. Jadi kat sini Kak Ina tengok okey, Akmal boleh Kak Ina buat you punya tak? Akmal tak pernah buat login ni ataupun dah buat? Dah buat dah. Dah buat dah. Okey, dah buat Kak Ina tak tunjuk. Sebab mudah je cara dia kan. Kita letakkan nombor kita ni, and then kat sini kita letak nombor IC number kita. Lepas tu kita login. Ya. Dah kita login, dia suruhlah kita letak password yang baru. Kita ikutlah prosedur dia sampai siap. Dah siap tu, barulah kita boleh masuk website Xionghu. So bila kita masuk website Xionghu ni, kita boleh guna semua button kat atas ni untuk kita check. Nak buat order, pergi sini. Kan kita boleh pergi dekat product list ni. So kalau nama kita, kita ambil lah nama kita, nak order apa. Kalau group kita ambil lah siapa yang order dengan kita tu, kita letak. Kalau banyak sangat tak boleh cari, kita boleh letak kat sini search. Contoh macam Kak Ina letak, okey. 4346 317. Kak Ina nak cari Syed Amir. So dia keluar lah. Syed Amir. Kan, lepas tu Kak Ina nak order, pergi next. Nak order apa? Kalau nak order Lindsay, set muka depan. Kalau kita tak nak yang ni, kita boleh ambil dekat sini price list. Kalau price list, dia close keping je. Itu kita kena tahu nama. Macam ni kalau kita tak tahu nama, kita boleh tengok gambar yang mana satu kita nak. And then kalau kita nak copy, pergi page ketiga. So nak berapa? Okay, yang ni 2. Tekan 2, add to order. Okay. Nak ini tambahlah. Add to order. Apa saja kita nak masukkan. Dah siap semua. Kalau benda tu dekat page 2, pergi dekat page 2. Sekejap. Okey, kalau kita nak fiber, pergi kat fiber kotak ke. Macam tu. Dah siap semua, kita pergilah preview current order. So tengok dah lengkap tak apa yang kita nak. Okey, kita nak deliver by courier atau kita nak pick up ni. Nampak tak kat sini ni So kalau kita nak pick up ni, kita kena pergi Xionghu drive-thru lah ambil. Tapi kalau kita nak deliver, kita deliver lah. Kepada siapa? Okey, pilih sini. Kan Syed Muhammad Amir Zafran. Kalau nak guna computer address, terus saja confirm. Okey, dah confirm, dia akan keluar list macam ni. Orang yang pertama kita order ni sampailah bawah ni. So kalau macam ni maksudnya kita kena cukupkan ni 3,000, baru kat sini ni tak ada lagi delivery charge. Sebab Kak Ina ada 6 courier kat sini. Bagi yang tak pernah tahu macam mana Kak Ina selalu announce ada 10 courier, 5 courier, tengok kat sini. Syed Amir Kak Ina pilih courier. Jaafar Kak Ina pilih courier. Fatimah Kak Ina pilih courier. So yang ni collection. So Nur Fatihah, yang ni collection. So pergi ambil kat company. So Hamisah. And then Zaidi. And lain semua collection. So ada 6 semua. Bila 6 kat sini kena ada 3,000. Okay. Jadi maybe ada yang nak order lagi, ambil make a new order. And then pilihlah siapa. Okay, Kak Ina nak beli untuk Kak Ina, katakan next. Nama kita. And then nak beli apa? Okay, yang ni satu ke. Macam tu. So nak beli, nak cukupkan sedang cepat-cepat ambil yang ni. Nampak? Yang ni Kak Ina okay. Preview. Dah preview. Okay, pilih pick up lah sebab banyak yang nak di pick up kan. Okay, kat mana? Kuala Lumpur. Kalau kita nak order untuk kawan pick up kat Penang, ambil Penang. Kalau kawan tu kat
KK dan dia tak tahu ada, kita boleh buat dan pick up, minta dia ambil kat sana. Terus dia boleh ambil. So Kuala Lumpur lah kalau kita. Kat sini Kak Ina letak barulah dia selalu pergi ambil supaya dia dapat apa WhatsApp tu yang nombor-nombor yang nak kena ambil tu. So masukkan nombor telefon dia supaya dia dapat. So kalau kita beli pun, kalau you all beli nak suruh Kak Ina ambil, masukkan nombor Kak Ina kat sini. Barulah boleh Kak Ina dapat dia punya nombor collection tu. Okay, so kat sini tengok nampak tak kat sini dah 3,400. Dah tak ada charge dah. So ini kalau orang tu nak beli ada orang nak beli 3 kotak kopi 120 pos, so masih lagi free delivery. Dah siap dah pergi dekat make payment. Okay, make payment ni kepada yang tak pernah buat order lah kalau nak cuba. Ini satu benda yang penting untuk kita belajar supaya kita boleh cepat-cepat kembangkan diri kita. Make payment ni. Kalau line tak berapa bagus, lambatlah sikit nak keluarnya. Ini macam line Shonghu je ni. Kan internet okey kan? Okey. Dah keluar ni? Okey. Okey. Betul tak? Okey, tick betul. Confirm. Okay, dah confirm. Ini Kak dah tunjuk. Masukkanlah nombor kalau kad debit lah apa semua. Ini kalau dah tekan saja pay ni kat ujung ni. Maka barulah keluar TXC nombor dan barulah benda ni jalan kat company. Tapi katalah you all dah buat payment ni semua tiba-tiba macam dua kali bayar ke apa, jangan risau. Ini semua kita berurusan dengan company je. Kita cakap so company boleh refund atau boleh beli barang yang lain. Kita bukan bayar kat siapa-siapa, kita bayar kat Shonghu terus. Macam tu. Jadi selesailah kita punya order barang macam tu. Okey, clear tak? Ada siapa yang masih tak clear untuk tengok ni? Siapa yang tak ada password boleh buat macam kita login tadi. Yang tak ada password dia kena delete ni banyak ni. Okey, yang tak ada password. Okey, boleh pergi dekat sini tadi. Log out dulu log out dulu. Okey, masuk sini dengan masuk IC. Kalau dah lama melebihi 3 bulan tak pernah buat password, kita kena call company ataupun bagi tahu Kak Ina boleh WhatsApp company atau you boleh email kepada company minta reset. Minta reset, jadi dia akan reset, maka kita masuk IC semula. Macam itulah. Dan akhirnya kita bolehlah beroperasi dengan baik di sini. Okey, apa lagi kita boleh tengok di sini selain order? Kita boleh tengok dekat My Business ni, kita boleh tengok PV inquiry. Okey, kalau you tengok ini bulan 1, 15 hari bulan kan? Okey, 15 hari bulan. Kalau tengok kat sini, Kak Ina ada diamond ke belum? 15 hari bulan. So lagi 10,000 diamond. Sebab kat sini 52 maka dapat 7 line. So diamond. Kat situ. So dah tentu 25,000 dalam tangan kan bila dah diamond. So kita boleh tengok downline kita yang VM, kita boleh tengok barang yang kita order. Yang siapa yang tak pernah guna button ni boleh guna button ni nak check kita punya personal order, nak check orang order kat kita, nak check kita order orang punya. Let's say nak check siapa-siapa nombor yang kita order, letak je kat sini. Itu retrieve je. So nanti keluarlah semua detail yang kita order. Macam ni kita tak letak nombor jadi akan keluar semua. So kalau dah keluar semua, tengok tak ni 2 bulan 1 ada check delivery status ni. Kalau kita buat sendiri kita boleh check benda ni. Sampai ke tak sampai lagi. So kat sini kalau kita klik dia akan keluarlah. Okay, delivered. Check kan dah delivered. Barang yang kita post tu. Jadi sebab itulah kalau boleh kita buat sendiri. Maka kita boleh tahu apa yang sampai ke tak sampai. Okay? Selain pada itu, apa lagi kita boleh check? Sponsor chart. Sponsor chart, tengok kita boleh check semua ahli-ahli bawah kita. Nampak? Dan kita boleh check juga overseas PV trip. Macam tahun ni, bila kali pertama 16,000, kali kedua 21,000. Dan seterusnya 21,000. Tahun 2022 belum ada lah. Tahun 2021, Kak Ina qualified bulan 2. Tengok, kali pertama, PV bulan pertama 13,000. PV bulan kedua 13,000. So dah 26,000. Dia 21 je kan? Dah qualified bulan kedua. Tak payah nak fikir ujung-ujung ni cukup ke tak cukup. Sebab tu bila kita senior WM ke atas, automatic qualified punya. Okay, apa lagi kita boleh tengok kat sini? Okay, macam Kak Ina dah pernah dapat bonus kereta. Boleh tengok sini diamond car payment. Okay, Kak Ina dapat bulan 12 2029.
So kat sini dia bayar down payment, dia bayar road tax, dia bayar insurans semua. So ini lebih kurang 21,000. Inilah kita bayar down payment. Lepas tu bulan-bulan kita dapatlah. Sampailah habis sejumlah 75,000 tu. So kalau kita pernah dapat. And then kita boleh check juga lagi monthly bonus statement. Annual income statement. Ni tak payah klik lah tak? Okay. So jadi apa lagi? Kita boleh tengok magazine. So kita boleh pergi tengok, download magazine ni. Kita boleh ambil. Ni majalah Gold Diamond Soha, ni majalah Kak Ina Triple Diamond kan. So ini Gun juga triple ke dia kat sini? Triple kot kan, double macam itulah. Kan. So kita boleh ambil dan simpan kalau kita nak. So itu semua kita boleh beroperasi di sini. Okey? Itu tentang macam mana nak order barang, macam mana nak log in, macam mana nak daftar ahli. Ada apa siapa nak tanya? Ada tak? Ada orang ke tak ada orang? Kan kena bercakap seorang. Assalamualaikum. Ada je lah, ada. So ada yang tak faham nak tanya silakan. Yang dah cuba tak boleh ke? Okay, silakan. Kak Ina. Ya. Yang PV tu apa Kak Ina? PV tu, okey. Kalau kita beli produk kita, kalau kita tengok kat sini kan, kat sini, sekejap kena pergi next. Okey, macam Lindsay Tiaha ni harga dia 141, point value dia 120. Jadi maknanya kalau kita beli di Singapura ke, kita beli di Indonesia ke, point value ni samalah. Yang membezakan adalah RM dalam bentuk ni. Sebab tu dia letak point value. Sebab kita international. Itu point. Maksudnya kalau kalau kita nak cukupkan 500 point nak tahu berapa ringgit, kena kali lebih kurang 1.4. Itu beza dia. Faham tak? Okey, faham. Okey. So jadi kalau macam kopi, kalau tengok kopi kat sini, so harga RM40.26. Jadi kiraan dia kalau kita ada ahli 100 orang, seorang 2 kotak kopi, so 52 point beli 100 orang, so 5,200 point. Macam tu. Kita kira satu grup. Sebab tu tadi senior WM Noraini, WM Safida kata kukuhkan tu, you tengok kat sini ya. Okey, kukuhkan senior WM punya PV. Kat sini kan kalau personal group PV ni, kalau dalam ni group PV Kak Ina ni 41. So yang elite ni elite ni siapa kalau kita tengok kat sini? Elite ni adalah Special WM Nur Yuliani. So dia dah Y. And then kalau awal-awal ni Dr. Soha, Gold Diamond Soha, and then group senior WM lain ni sudah Y. So 3 orang ni memang tak masuklah dalam kiraan ni. Okay, jadi kepada orang yang target nak pergi PV trip tu, kalau nak jadi senior sama ada kat grup PV ni 39,000 PV, ataupun ada 1 kat sini jadi 26, atau ada 2 kat sini jadi 13. Total up 39. Kalau nak jadi special berapa? 65. Personal group PV tu yang ni lah. Yang elite tu bukan group PV kita. Tu yang kita guna PV tadi untuk kira bonus kita, untuk kira pencapaian pergi trip kita, nak kira bonus kereta kita pun dari sale kita tu juga. So jadi itu yang dimaksudkan PV, point value. Yang tertera di sini adalah point value. Contoh macam ni 52 ni dia beli 2 kotak kopi, 63 dia beli 1 nitu tablet. 78 dia beli 3 kotak kopi. Macam itulah. 52 dia beli 2 kotak kopi. 26 1 kotak kopi. So kalau kita tengok kat sini, bagi yang tak pernah tengok kan. Okay, kalau kat sini tengok Safida. Safida 01. Bawah dia ni semua bawah dia sampai sini. 01 balik. Jadi 01 ke 01 ini adalah Safida punya grup. So bila dia orang dah Y nanti, dah hilang. Hilang macam mana? Cuba tengok Dr. Soha kat sini. Yuli kat sini. Kan nama Yuli je tak ada pun orang bawah dia dah. Sebab dia dah capai 28%. Macam tu kita nak tengok. Kalau kita tengok kat sini, 02 ni ditaja oleh Zaitun 01. 02 ni ditaja oleh Zaitun ni. 02 ni oleh Zaitun. Kalau 03 ni, ni oleh Zuriah. 03 ni, macam itulah cara susunan ni. Jadi untuk kita, macam tadi
sharing dari Alung dan Diani tadi, dia kata kukuhkan 3,002 kalau Alung tadi. Maksudnya kita tengok yang ni. Kalau macam Kak Ina bilang 01 lah. 01, 01, 0. Ada tak 15 ke 20 orang? Kalau Alung dalam ni macam mana Kak Ina study dia punya, ataupun Haizah ni Kak Ina akan kira 02 dia. 02 dia cukup tak? 15 ke 20 orang. Macam ni Zaitun. Ni ada 3 tak nak. Nak kukuh kena ada 15 ke 20 orang. Okey, macam ni. Safida kira 1, 2, 3, 4 sampai lah. Ada tak 15 ke 20 orang? Kalau ada 15 ke 20 orang, ada potensi untuk kita dapat 3,200 mata lah. Macam tu. Jadi kita kukuhkan dewan kita tu tambah ahli bawah ni lah. Tambah ahli bawah. Jadi kita boleh monitor kat sini. Sebab tu pentingnya kita boleh login sendiri, order sendiri, tengok sendiri, operate sendiri. Sebab ini bisnes kita. Jadi bila kita tak operate, kita tak buat everything dengan website ini, barulah kita nampak lah. Nak order cepat, buat cepat. Nak daftar ahli, nombor ahli cepat, nak dapat nombor ahli cepat, kita buat sendiri. Tapi kalau you pass dekat Kak Ina, boleh kadang-kadang tu, hari ni tak sempat buat, esok usaha baru Kak Ina daftar ahli. Hari ni tak sempat nak kurir, esok usaha baru Kak Ina buat lah. Macam tu lah. Tapi kalau kita nak kembangkan bisnes kita ni dengan bagus, jadi kita kena bertindak cepat. Jangan bertanggung. Okey. Okey, boleh faham? Okey, kalau boleh faham, Kak Ina stop share yang ni. Kak Ina nak share sikit kan. Ada masa lagi kan? Setengah jam lagi. Tajuk kita hari ni, setakat yang kita sempat, sebenarnya banyaklah tajuk-tajuk yang kita boleh bincang untuk kita mahir. Ini antara salah satu tajuk yang Kak Ina pilih untuk kita bincang hari ini. Iaitu okey, ini. Nampak tak? Nampak Rina. Okey. Tajuk dia, ini Zoom meeting pertama tahun 2022, 15/1/2022. So ini gambar award Kak Ina ambil diamond. Tahun 2017 ke. Okey, apa yang Kak Ina nak cover hari ini? Alamak, ni pula. Okay, tajuk dia cara nak login dan daftar ahli, cara nak order barang. Kalau sempat kita buat bagaimana kita nak usaha untuk kekal sihat. Dan kalau boleh bebas ubat dalam hidup kita ni. Tak nak ada ubat darah tinggi, ubat kecemasan, ubat apa-apa yang kita perlu makan. Kerana ubat itu adalah bahan kimia. Jadi kalau boleh kita tak nak masukkan toksik dalam badan kita. So bagaimana kita nak usaha untuk kita kekal sihat. So kita cuba bincang setakat mana yang kita boleh bincang dengan masa yang ada ni. Okey, next adalah bagaimana tajuk dia? Kita nak kekal sihat. So ini gambar yang selalulah diguna pakai dalam kita punya training. So ini gambar asalnya adalah daripada Dr. Zaha ni. Gambar dia, gambar slide asal dia. Kat sini kita kena terima dulu. Sakit tu ada disebabkan oleh dua perkara ini. Kita kena macam tu juga kita kalau kita jumpa customer kita minta persetujuan dengan dia dulu. Dia setuju tak? Kita kata sakit tu banyak toksik dan badan kita kurang nutrisi. Itu kita akan jatuh sakit. Sebab dua perkara ni. Itu point dia. Nak sihat, kita kena urus dua perkara inilah. So, kalau lah kata kat sini sakit tu banyak toksik, kurang nutrisi, dua poin ini kita uruskan untuk kita dapat sihat. Kalau kita belum sakit, dua poin tu juga kita kena jaga agar kita tak sakit. Okay. Kita tengok tadi toksik dan nutrisi. Kan banyak toksik. Toksik biasanya akan datang daripada pemakanan kita, melalui ini, melalui yang paling banyak masuk dalam badan kita, melalui kulit kita. Kerana kulit adalah organ terbesar. Sebab tu kita kena pilih segala benda, nak sapu kat muka kita ke, nak pakai minyak rambut ke, nak sapu kat kulit ke. Sebab dia terus masuk ke dalam darah. Kalau kita makan, ikut mulut ni, ada banyak lagi checkpoint yang dia kena lalui. Contohnya macam dekat usus ni, bila dah lalu checkpoint ni, yang mana kotor keluar. Yang mana dah selesai synthesize dia masuk dekat hati, kira masuk dekat dinding usus kecil melalui wireless ni, and then pergi kat salur darah dan pergi kat liver. Liver ni kena synthesize dulu. Okey tak okey? Bagus tak bagus? Kalau tak okey, liver ni dah tapis semua. Yang tak okey keluar melalui pembuangan. Yang okey baru masuk dalam salur darah.
Jadi ada banyak checkpoint sebelum dia masuk dalam saluran darah kalau melalui sistem gastro-usus ni. Tapi kalau melalui kulit, terus masuk saluran darah. Kita sapu minyak apa-apa yang kita tak kenal pasti, masuk dalam saluran darah, teruslah jalan pergi dekat liver kita. Liver kita akan mentapis sintesais. Tapi kalau benda tu sangat toksik, contohnya orang selalu guna krim-krim nak bagi kuruskan, sapu-sapu nak bagi buang lemak lah apa, tu tengok bahan dalam dia. Supaya kita tak masukkan toksik tadi. Sebab kita kata sakit tadi sebab toksik. Jadi kita berjaga-jaga. Pilih penggunaan yang luaran tu yang betul. Pilihlah. Kalau rasa susah, gunalah Chuanwu punya. Sebab Chuanwu punya semua pasti. Sangat natural, tak ada kimia yang orang kata mungkin ada sikit lah kadang-kadang tu untuk kita stabilizekan dia. Tapi dia sangat selamat. Okey, so jadi toksik masuk melalui pemakanan kita yang hari-hari kita makan. Jadi kita pilih, kalau kita yang ni kita tak jaga, tapi yang keluar pun kita tak jaga, so dia jam lah. Maksudnya kita ada masalah sistem penghazaman, tak boleh berak, tak boleh kencing, makan memain bantai je semua. Memang toksik, memang penuh lah dalam badan kita. Memang kita calon lah nak jatuh sakit tu. Okey, so jadi jaga yang masuk, pastikan yang keluar ni pun berlaku hari-hari. Untuk kita kurangkan kemasukan toksik dalam badan kita, nak pastikan toksik itu keluar. Kalau kita sebab kat sini kalau kita tengok banyak penampaian kat sini, cuba tengok gambar sebelah ni. Kita suka guna gambar ni sebab nak tunjuk ni salur darah yang daripada dinding usus besar ni dia masuk terus pergi kat liver. Bayangkan kalau najis you kat sini tersimpan 3-4 hari baru keluar. Contohnya you berak seminggu 2-3 kali. Jadi segala toksik tu dia akan masuk balik pergi ke liver. Nampak tak? Liver ni penampil nombor 1 dalam badan kita. So selagi mana dia bagus, memang kita punya darah sangat kualiti. Tapi kalau lah kata liver ni dah tepu, dah tak bagus, darah kita dah tak kualiti, maka kita dapatlah penyakit di sebelah ni dulu. Penyakit apa? Satu yang kalau kita selalu cek, mungkin kita dapat detect kolesterol dululah. Sebab apa? Liver ni adalah organ yang buat kolesterol baik dan kolesterol tak baik. Kalau dia dah tepu tadi, lama sangat dulu urus najis yang sembelit ni, yang kita buasir ni, yang kita migraine ni, yang kita gastrik ni. Jadi najis-najis kat sini duk pergi bertempel kat sini lah sekali dia pun. Bayangkanlah penapis, kalau air masuk tu hari-hari berkeruh je, dia tak boleh tahan lama. Akhirnya dia tak bolehlah tapis dengan bagus, air yang keluar tu penuh dengan peladak. Macam itulah salur darah kita, macam itulah darah kita. So, bila hati ni dah tepu, darah yang keluar tu tak bagus. Jadi bila hati tu tepu, maksudnya dia tak boleh tapis, dia tak boleh buat kerja. Jadi bacaan yang pertama kita akan dapat problem, kolesterol. Jadi bila kita dapat kolesterol, bukan makan ubat kolesterol. Patutnya kita urus kat sini. Pastikan berak hari-hari. Pastikan buang segala toksik kat liver kita ni. Macam mana nak buang? Nanti kita bincang. Okey. Lepas tu kalau kita biar juga lagi, tak pernah ambil tahu, kita akan mula dapat yang ni. Macam mana kita tahu? Bila badan mula rasa tak selesa lah. Sakit tekak, sakit bau, sakit leher. Barulah kita pergi cek. Aku ni ada tekanan darah tinggi ke? Sebab dia tak selesa. Dah ada tekanan darah tinggi, masuk ubat ke mulut ni juga. Lalu sistem ni juga, kolesterol dah makan kimia. Ubat dah tinggi dah makan ubat kimia. So hari-hari makan. Ini semua dah jam, dah tepu. Memang peluang untuk kita sihat tu sangat rendah dan mungkin tak ada lah. Kita makin ke arah lebih sakit. Jadi untuk kita kekal sihat, kita kena jaga yang masuk. Pilihlah, belajarlah untuk memilih makanan yang sihat. Bukan makanan yang murah, bukan makanan yang sedap. Pilih makanan yang sihat, yang kurang bahan kimia, yang kurang makanan proses, semua tu banyak bahan kimia, kurangkan. Ini badan kita nak guna lama, jadi kita kena jagalah. Sebenarnya kalau kita guna barang-barang yang natural pun sangat sedap pun kalau kita pandai. Tak payah letak ajinomoto ke atau kalau ni letak je kita punya seasoning. Pun sangat baguslah untuk menyedapkan makanan kita. Contohnya kita nak kata kurangkan penggunaan MSG tu yang bahan kimia sangat teruk. Guna seasoning kita. Kita tak nak guna yang dah diproses. Kita guna seasoning kita. Memang sangat sedap lah. Kita ambil rempah kari, nak buat kari, pakai seasoning kita. Sangat sedap. So jadi kita kurangkan. Tak payah beli kari yang dah ready dalam tin tu. Ada kan? Di pasaran memang ada yang kita balik rumah cuma letak dalam kuali panas-panas. Ataupun letak dalam microwave. Itu semua merosakkan badan kita. Makanan tu dah lah letak dalam microwave. Jadi you kena belajar. Topik nak masuk dalam mulut ni satu topik yang besar.
Jadi banyak kita kena ambil tahu. Okey, so jadi nak sihat jaga yang ni. Yang kedua kena jaga yang ni. Pastikan berak hari-hari. Kalau dua benda tu berlaku dengan bagus, ini takkan tercemar. Bila ini dua berlaku dengan bagus, sistem pembuangan ini takkan tercemar. Bila ini takkan tercemar, sistem ini takkan rosak. Bila sistem takkan rosak, maknanya salur darah kita bawa nutrisi dengan bagus. So, salur darah kita pun sangat kualiti. Jadi semua benda ni takkan ada masalah. Itu cara kita nak kekal sihat. Okey. Jadi first kita kena belajar kembalikan fitrah badan kita. Badan kita perlu makan. So kita kena lalui proses ni. Kita cakap tadi. Jaga sistem ni. Okey. So kena dapat ni lah. Tiga perkara ni. Bagi orang yang tak dapat tiga perkara ni, berusahalah untuk dapat. Nanti kita ajar macam mana. Mesti buang air besar hari-hari. Mesti buang air kecil 5-6 kali sehari. Mesti buang angin 14 kali sehari. Benda ni mesti berlaku. Maksudnya sistem ni sangat bagus. Kalau kita buang air besar ni tak cukup kualiti, dia pun tak nak. Walaupun hari-hari kita pergi toilet, tapi tunggu lama dalam toilet. Lagi tu tenggelam aja. Besar-besar biji kambing keluar ketul-ketul macam guli, tak nak. Ataupun cair sampai beruk keluar cair pun tak nak. So semua benda tu menunjukkan sistem ni tak bagus. Mesti dapat kualiti yang betul. Maksudnya besar, timbul. Ni kena belajar juga. Tapi kena bagi idea hari ni, nak kekal sihat kena dapat tiga perkara ni. Dan tiga perkara ni kena kualiti yang betul. Contoh buang air kecil pagi-pagi. Warna kuning pekat ke, warna kuning panas ke, tak apalah. Tapi waktu lain, kena sejenis mineral water. Tak panas. Itu tanda sistem kita bagus. Kalau kita dapat kuning juga, maybe air kita kurang, so kita kena tambah. Kalau sampai ke petang pun kuning juga, sistem kita dah tak bagus. So dari awal kita tahu, kita boleh buat pulih badan kita dengan lebih cepat, insya-Allah kita tak jatuh sakit. Okey, so jadi kita tengok kat sini, penyakit punca daripada usus kotor. Kan? Usus kotor adalah punca penyakit. Jadi nak sihat macam mana? Kalau kita nak sihat ni. Jadi kurang cukupkan nutrisi, kurang toksik ni kita kurangkan. Kita kena buang lah. Kita kena buang. Jadi kalau ini kita boleh lengkapkan dalam kehidupan harian kita, insya-Allah kita boleh sihat. Sebab itulah step pertama kalau kita nak bincang dengan kawan-kawan kita, kita boleh bincang isu ni. Agak-agak macam mana nak kekal sihat. Untuk kita pastikan kita ni tak kena darah tinggi, tak kena macam mana. Ataupun nasib-nasib je lah, aku dah jaga dah tapi terkena juga. Nampak macam mana? Bukan nasib-nasib tau. Kita kena betul-betul faham. Jadi kita boleh bawa bincang dengan kawan kita. Nak setuju ke tak kalau aku kata sakit tu sebenarnya badan kita ni tepu dengan toksik. Kita makanan harian kita kurang nutrisi. So sel-sel kita tak cukup zat tapi toksik banyak. Jadi dia rosak lah. Bila dia rosak dia tak boleh buat kerja. Bila tak boleh buat kerja jatuhlah sakit. Setuju tak? Tanya. Kalau dia kata setuju, dah lepas satu perkara. Kedua, kalau itu poinnya, nak sihat, uruslah 2 poin tu. Toksik banyak tadi. Macam mana nak urus? Kita bawa berbincang. Akhirnya kita boleh introduce lah guna kopi kita, boleh bantu bagi berak, boleh bersihkan badan kita. Dan seterusnya kita boleh introduce satu persatu barang kita. Untuk kita bantu mereka sihat. Okey? Itu poin dia. Macam mana kita nak kata mula bicara dengan kawan-kawan kita. Okay, jadi kat sini untuk capai 3 perkara tadi. Kena kata mesti berak, mesti kencing, mesti kentut. Kena jaga sistem ni. Sebab tu kalau kita join bisnes Shangho ni, kita tak nak buat bisnes pun, tak apa. Kita join je meeting ni, bukan kena bayar pun. Kan? Kita cuma belajar untuk kita jaga diri kita agar kita kekal sihat, agar kita tak jatuh sakit. Dalam masa yang sama, kita jadi doktor kepada keluarga kita. Kita jaga keluarga kita agar tak jatuh sakit. Jadi itu pun dah cukup bagus lah ilmu tu. Lepas tu kalau kita dah amalkan kopi CEO, kita dah guna betul-betul semua benda yang sepatutnya kita guna, kita dah sihat. Kita tak jatuh sakit. Apa salahnya kita bantu orang lain kan? Kita ajar orang lain pula. Jadi kalau lah orang, Kak Ina selalu fikir gini. Kak Ina kata nak sihat mesti kena berak hari-hari. Kencing 4-5 kali sehari. Mesti kentut 14 kali sehari. Kalau orang-orang yang dengar cakap Kak Ina ni bila pergi toilet nak terberak tu dia tengok ini ilmu yang kita sampaikan. Dah cukup lah. Itu pun pahala lah sebenarnya. Kita menyampaikan satu ilmu yang baik dan orang guna pakai sampai selamanya untuk menjaga kesihatan dia dan untuk guna tubuh badan dia beramal. Orang kata buat amal ibadat kepada Allah SWT. Itu pun kita cukup lah. Kita tumpang pahala dari situ. Jadi kita ajar kawan-kawan kita. Tahu tak?
Macam Kak Ina semalam Kak Ina ada tamu dari Kedah. So datang rumah ni. Jadi anak dia ada yang mesti ada 4 orang anak. So pagi tadi Kak Ina present, Kak Ina kata dengan anak dia yang dah belajar kat universiti. Cuba bagi tahu Kak Ina, macam mana kita nak jaga sistem ni supaya kita dapat buang air besar. Pelajaran ni adalah pelajaran sains tingkatan 2, digest system. Cuba bagi tahu apa point dia. Tak boleh bagi tahu point dia. Jadi sebenarnya ramai orang yang tak tahu. Itu tugas kita lah tu, nak bagi tahu. Diorang nak dengar, diorang nak ikut, tu bukan kerja kita. Kerja kita bagi tahu. Nak sihat, nak dapat sistem yang bagus, kena ada 4 perkara ni sekurang-kurangnya. Air kena cukup. Enzim kena cukup. Prebatik kena cukup. Serat kena cukup. So jadi kita pun cakap lah, produk enzim nak dapat mana? Mungkin kita tak nak cakap dulu produk kita pun tak apa. Kita berbincang, okey, enzim. Apa makanan hari yang kita makan ada enzim? Daripada sumber buah, kita kata. So buah yang kita makan hari-hari tu berapa banyak nak kena makan? Paling kurang 12 biji. Untuk kita cukup keperluan enzim tu satu hari. Mampukah kita buat macam tu hari-hari? Akhirnya terkuranglah juga sebab kita tak mampu. Sebab itulah saya guna pollen. Dia nak dengar tak nak dengar itu cerita lain. Dia nak terima tak? Kita cakap itu solution yang kita buat kat diri kita. Kita tak mampu nak pergi beli buah tiap-tiap hari dan pastikan ada. Kadang-kadang buah tu ada pun dalam peti air. Tapi nak koyak sikit tak juga. Tak makan pun hari tu. Terlepas satu hari. Sudah seminggu tak makan buah pun. Kan? So sebab itulah kita ada pollen. So jadi perkara yang nombor 1 mesti faham ada 4 perkara ni. Okay. Lepas tu yang ni kita betul-betul streskan dulu. Prebatik mana kita dapat hari-hari. Kita bincanglah setengah kawan. Kita kata yogurt lah, apa tu daripada apa, Vitagen lah. So, yogurt dengan Vitagen ke Yakult ke apa tu, semua tu gula dalam dia. Ada pewarna pengawet. Kalau kita nak cukupkan keperluan prebatik dari rongga mulut sampai ke rektum tu, paling kurang ada 100 ke 300 ribu. Kena makan 1 tray lah kot baru cukup. Kan macam mana pula? Sebab tu kita kata the best yang saya amalkan, kalau kita bawa dalam beg kita ke bagi rasa. Ini prebatik kita. Kita guna lactobacillus. Macam itulah kita ajar benda ni. Jadi untuk kita jaga sistem ni. Okey. So sebab tu kat sini kalau kita tengok kita cukup lengkap benda ni, kita akan dapatlah kualiti najis yang betul yang nombor 4 ni, iaitu bentuk pisang. Macam inilah dan licin, tak berketak-ketak pun. Kalau kita buang besar, turun je seketul, besar, sedap, puas, timbul. Tu baru capai kualiti. Kalau lah kata berak hari-hari tapi macam tik kambing ni, macam sausage ni mengekah-rekah lagi, tak cukup kualiti, masih ada masalah. Kalau macam ni, lembik berair macam ni pun tak nak. Kita kena cuba ikhtiar sepanjang-panjang masa kita dapat nombor 4. Kalau kita kurang, tambahlah apa yang tak cukup hari tu, supaya kita dapat balik nombor 4. Jadi sekurang-kurangnya kita jagalah sistem daripada jam. Kalau kita biar mungkin kita dapat tik kambing ni. Tik kambing ni banyak dah melekat ke ujung-ujung ni dah. Yang toksik-toksik tu dah banyak dah. Jadi kita harap kita balik dah toksik tu. Sebab tu kita kena ikhtiar untuk dapat nombor 4. Cukupkan benda ni. Dan ajar benda ni kawan-kawan kita. Ajak dalam berbincang. So kalau kita cukup benda ni, kita dapatlah 3 perkara ni dan kualiti najis kita pun dapat nombor 4. Memang insya-Allah kita tak jatuh sakit dari segi sains lah. Okey, jadi nak kekal sihat, langkah 1 jaga sistem. Nak jaga sistem ni cukupkan 4 perkara tadi. Langkah 2, apa yang kita kena buat untuk kita kekal sihat adalah tak keluar pula. Jaga organ ni. Senang je untuk kita kekal sihat. Jaga organ ni. Nak jaga orang kata sistem gasil usus tadi, jaga sistem ni. Kalau sistem ni bagus, organ ni tak terkesan, maka macam mana kita nak sakit. Kalau sistem ni dah teruk, kita baik pulih sistem ni. Lepas tu kita baik pulih organ ni. 2 perkara ni, jaga hati dan kenali hati kita dan tubuh badan kita untuk kekal sihat secara fitrahnya. InsyaAllah kita boleh kekal sihat. Inilah 2 cara untuk kita pastikan kita bebas ubat. Sihat daripada segala penyakit sampai ke akhir hayat. InsyaAllah. Selebihnya Allah punya ujian lah. Tapi dari segi sainsnya kita sangat yakin kita boleh jaga kesihatan kita dan kita boleh orang kata lead diri kita ni lah daripada terkena ubat darah tinggi. Kena makan ubat darah tinggi ke macam mana dan sebagainya.
Okey, so kenali hati kita. Ini perkara yang penting sekali. Kalau you kenal, maka you sayang dia, you jaga dia. So ini boleh Google pun kat internet kalau nak tengok fungsi-fungsi dia kan. Organ terbesar, memberi kesan kepada hampir semua proses fisiologi badan, mengendali lebih 500 fungsi kimia badan, menapis lebih 1 liter darah setiap saat, setiap minit. Jarang dia beri perhatian tetapi badan tidak boleh berfungsi tanpanya. Memainkan peranan utama di dalam badan kita. Ni organ yang ni. Pelindung utama tubuh badan kita. Jika dia rosak, rosaklah badan kita. Kita organ terpenting tetapi tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya. Okay, kalau kita tengok kat sini, jadi tugas banyak antaranya buat darah, buat platelet, buat kolesterol, buat sel-sel imuniti. Kan? Jadi banyak tugas dia. Kalau dia dah jadi masalah, platelet kurang, darah kurang, kolesterol jadi haru biru jauh, bacaan dia, maybe imun sistem pun kurang. Dalam keadaan sekarang, memang kita kena pastikan askar dalam badan kita ni tip-top. Jadi kalau kita dapat apa-apa virus, apa-apa jangkitan, badan kita boleh fight. Jadi kita tak tumbang lah sangat. Setengah orang tu sampai pengsan, sampai koma dan sebagainya. Sebab tumbang lah. Kurang-kurangnya kita jaga badan kita, kita boleh protect diri kita daripada masalah untuk lawan lah virus-virus tu. Sebab organ ni memang kerja buat imun sistem. Kalau you faham, you study dia, memang you rasa sangat hebatlah ciptaan hati yang Allah bagi kat kita ni. Okey, so kalau kita tengok kat sini, antara yang paling penting dia buat protein, buat sel immunity. Okey. Okey, bagaimana hati kita rosak? Dia penapis tadi kan, kimia yang lalu dekat dia, ubat darah tinggi, ubat macam mana, kimia-kimia dari makanan kita, semua kena pergi sini. Badan kita tak boleh synthesize, pergi kat liver dulu kena synthesize. Tak boleh baru dia hantar keluar. Lama-lama melekat banyak kat dia. Okay, so radiasi, stres, lifestyle kita. Tidur tak tentu masa, makan tak tentu masa. Ini pun sama juga, sibuk sangat kan. Sakit kepala, makan Panadol, painkiller, antibiotik dan semua benda ni suplemen. Suplemen pun kena jaga-jaga sebab suplemen yang kita beli kat farmasi adalah bahan kimia. Jadi dia boleh merosakkan hati kita. So, ubat kecemasan dan sebagainya. Semuanya boleh menyebabkan hati kita jadi sangat teruk. Kalau jadi macam ni, inilah sebab dia sistem ni dah jam, sistem ni semua dah bermasalah. Ini pun dah bermasalah. So, hati kita daripada sihat, jadilah fatty liver, jadilah fibrosis dan akhirnya cirrhosis dan boleh lead to cancer. Jadi masa fatty liver ni kita kena bersihkan dan undur cepat-cepat. Kalau boleh biarlah duduk kat sini, jangan pergi kepada fatty liver. Bila ni dah pergi kepada sini, makin teruklah kesihatan kita. Okey, so jadi kalau liver kita bagus, imun sistem kita pun sangat bagus. Okey, kalau kita tengok kat sini, kata ciptaan Allah ni sangat, manusia ni ciptaan Allah yang sangat sempurna. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okey, tengok kat sini. Sesungguhnya dalam hati setiap anak Adam tu ada seketul daging, baik daging tu maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika rosak ianya maka rosaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah ia adalah qalbu, iaitu hati. Jaga hati. Perkara kedua. Perkara pertama, jaga sistem usus. Perkara kedua, jaga organ hati. InsyaAllah kita boleh jaga tubuh badan kita daripada jatuh sakit. Okey? Kalau kita tengok kat sini, sel hati boleh tumbuh semula walaupun dah 70% daripada yang sudah rosak. Tak apa kawan-kawan kat sini, kalau you punya hati dah bengkak ke dah apa ke, masih ada harapan. Sebab sel hati kita memang boleh tumbuh semula walaupun dah rosak 70%. Sebab tu akhirnya kesihatan boleh dikembalikan. Jadi kita boleh cadangkan linzi kita ni, production kita ni kepada siapa saja. Walaupun dah terlantar lah kita katakan. Jadi walaupun dia dah orang kata terbaring, sakit, tak boleh buat apa, kita boleh bagi. Sekurang-kurangnya proses buang toksik, tumbuh balik segala sel-sel itu berlaku. Dan kalau umur dia panjang lagi, ada 10 tahun, 15 tahun lagi, dia ambil masa 5 tahun untuk baik pulih tubuh badan dia, insya-Allah dia boleh kembali sihat dan boleh bersosial, beraktiviti macam kita, beribadah dan sebagainya. Okey, jadi penting pilih cara yang betul untuk urus masalah kesihatan. Ini kita kena bagi kesedaran kepada rakan-rakan kita. Cara dan bidang yang ada dalam mengurus kesihatan dan kesihatan diri dan keluarga ni, ada dua cara ni. Alopati dan holistik. Kita boleh combine dua ni, atau kita boleh fokus kepada holistik saja, atau kita boleh fokus alopati saja. Kita pilih. Jadi yang mana membawa ke arah kerosakan, yang mana membawa ke arah kebaikan. Jadi kita kena faham ilmu ni untuk kita pastikan yang kita ni tak jatuh sakit. Okey? So kat sini kita tengok ada masa tak lagi? Okey, ada masa lagi. Okey. So dua bidang ni. Kalau alopati, pemantauan dia memang kena pakai doktor pakar lah.
ini hospital. Kalau darah tinggi ke jantung ke, ada doktor yang urus. Kalau holistik, kita urus sendiri tau. Ini kita kena belajar. Punca penyakit kalau alopati, kalau let's say lah eczema, tak tahu. SLE, tak tahu. Apa lagi? Semua autoimun, tak tahulah punca dia. Kecelaran imuniti, macam mana kecelaran imuniti, tak tahu. Tapi kalau kita holistik, toksik. Bersihkan toksik, buang toksik, bina balik segala sel-sel kita. Sihatlah kita. Kalau kita tahu punca, kita boleh-boleh lah. Yang ni tak tahu punca. Okey. Objektif rawatan, hilang simptom. Kita penyembuhan jangka masa panjang. Sebab kita kena buang yang tak elok, bina balik yang baru, cukupkan nutrisi dia, buangkan toksik dia. Jadi proses ni, orang kata proses bab pulih ni perlukan satu masa. Dan akhirnya kita akan dapat kesihatan yang sangat optimal. Alopati ni penting. Guna ketika kecemasan memang kita kena pergi alopati. Contohnya katalah kita tak pernah jaga kesihatan, tiba-tiba tumbang je. Doktor cek-cek, jantung dah tersumbat, kena buat bypass ataupun kena buat pakai belon. Jadi masa tu kita pun nak makan linzi lambat. Sebab tak pernah makan pun, nak minum kopi pun tak pernah minum pun. Okay, go for the buatlah apa tu belon ke apa stand ke whatever. Lepas dah siap, darah dah flow dengan bagus, kita pun dah sedar, jangan lagi duk makan ubat. Orang kata jangan bergantung kepada sepenuhnya ubat cairkan darah ke, ubat darah tinggi ke. Kita perlu makan peringkat mula, tapi dalam masa yang sama kita guna produk linzi ni untuk bersihkan badan kita. Bila dah bersih, kita bolehlah fokus kepada bahagian ini saja. Itu yang kena faham. Tapi kalau kita pilih ni, ini pilihan masing-masing macam mana nak urus. Memang lepas dah pakai stand makan ubat untuk cairkan darah tu berlaku berterusan, memang akhirnya tukar lagi stand. Sebab toksik masuk tak stop. Jadi kesan rawatan kalau alopati ni, cara rawatan dia ubat, radiasi, kemo dan pembedahan. Bidang hospital. Kalau kita buang toksik, pastikan nutrisi cukup, elakkan kemasukan toksik. Kan senang. Okey. Kesan rawatan, yang ni toksik bertambah lah pakai kemo. Kemo kan racun hebat punya. Lagilah bertambah. Radiasi, X-ray lah, apa semua tu memang menambahkan toksik dalam badan kita. Ubat hari-hari ambil segenggam. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Maknanya tak jam badan kita. Kalau holistik, memang kita hari-hari buang. Cukupkan nutrisi yang sihat. Toksik berkurang lah. Makin lama, kita makin sihat. Amalkan kopi dulu pun tak apa. Tapi bila kita dah makin pandai, bolehlah bermula dengan yang bertukar, tambah yang lain pula dalam produk Shoho sampailah kita guna linzi tu. Okey, so jadi kat sini cukupkan nutrisi, kurangkan toksik dan akhirnya kita boleh sihat insya-Allah Okey. So jadi kalau okey. Kalau kat sini kita akan tengok pilihan anda. Nak pilih alopati ke, nak pilih holistik ke. So kalau alopati dia suppression. Suppression tu makan ubat simpan. Kalau holistik dia healing. Korek keluar balik semua benda tu. So lagipun dalam kajian kesihatan ni pada tahun 1980-an lagi. So kita dah dapat statement ni. Pada masa akan datang dijangka berbagai cabaran baru akan dihadapi oleh masyarakat seperti kemunculan penyakit berjangkit yang lebih ganas dan beban menanggung pesakit yang mengalami penyakit kronik. So sekarang banyak tak penyakit berjangkit dan sangat ganas pun penyakitnya, sangat mudah pun berjangkitnya. Itu dah dulu kaji, sekarang dulu kan. So jadi kat sini macam mana kita nak urus tu? Nak pergi kat alopati kah, suppression ataupun nak buat holistik ni? Kena faham dua benda ni baru kita boleh urus dengan baik. Bagaimana kita nak buat. Jadi masalah mesti ada penyelesaian. So mesti ada ilmu lah bagaimana kita nak pilih alopati atau holistik. Kalau alopati, inilah selalunya kita pergi hospital, so gunalah insurans, buat operation ke kemo ke apa-apa semua, so guna insurans. Kalau holistik, banyak pula benda ni kat pasaran. Ni pun kita kena tahu juga, kan? So jadi lambatkan produk ni sangat banyak di pasaran. Mana satu betul? Kita kena ada ilmu untuk memilihnya. Okey? So banyaklah di pasaran, sampai pernah tengok, tak ada dah sekarang. Dulu hebat, tiba-tiba tak ada dah. Sebab dah ada kesan-kesan tak bagus kepada kita. Kita boleh pilih yang mana. So macam kita dalam grup ni memang grup Shoho. Kalau kita buat kat luar yang kali pertama, maybe kita tak fokus lah produk kita. Tapi kat sini grup Shoho ini dalam banyak-banyak ni kita pilih ni. Jadi ini kita kena betul-betul faham keselamatan dia, bahan dalam dia. Jadi ini kena
ada ilmu lah untuk kita memilih dengan betul. Jadi sebab itulah holistik ni mesti ada ilmu yang cukup untuk memilih lambakan produk kesihatan di pasaran. Dan inilah menjadi orang kata kekuatan kita untuk memberitahu rakan-rakan kita berbeza. Yang lain kalau kita tanya distributor dia tak tahu pun apa dia. Kita cuba tanya Lindsay kita A to Z, kita boleh cerita apa ada dalam dia. Kopi kita pun kita buat seminar kopi, cerita kopi je apa ada dalam dia. Sebab kita memang tak ada selindung. Kita bagi dengan jelas semua barang yang kita nak guna ni. Okey, so jadi suppression atau healing adalah pilihan anda sebagaimana. Dua perkara ni, alopati atau holistik. Jadi kat sini kita bawa kawan-kawan kita berbincang. Kalau kita dah bincang dah, kita okey, holistik tu kita terangkan betul-betul. Kak Ina pun boleh bincang topik holistik ni lebih detail lah. Okey. So kita perlu buat pilihan ni hari-hari. Kan membuat pilihan. Siapa kita hari ni adalah keputusan atau pilihan yang kita buat masa dulu. Okey. Kita sehari ni dapat result macam ni. Contoh macam Alung dapat keputusan macam ni. Adik Ani dapat keputusan seperti yang dia cakap dengan kita. Itu adalah hasil pilihan dia dulu. Kak Ina dapat apa yang Kak Ina dapat hari ini, ini adalah hasil pilihan Kak Ina. Keputusan yang Kak Ina buat pada tahun 2008 dulu untuk ambil tahu benda ni betul-betul. Jadi you are hari ini yang belum buat keputusan atau yang dah buat keputusan. So siapa kita 5 tahun lagi tu adalah keputusan dan pilihan yang kita buat hari ini. Contohlah, macam kita target nak jadi senior WM tahun 2022. So senior WM ni dapatlah dalam 8,000. Macam tu 7,600 ke 8,000 lah kalau senior WM. Asal dah bebas dari segi kewangan. So kita nak jadi tapi kita pilih tak jumpa orang, duduk rumah, tak berkongsi pun kebaikan produk kita ni. Macam mana? Itu pilihan kita. Kita nak tu tapi pilihan kita duduk diam-diam. So 5 tahun lagi pun tak dapat lah. Tapi bila kita kata okey, aku nak jadi senior WM, aku mesti hari-hari aku bercerita. Cerita ni kita cerita benda yang baik apa. Jadi orang nak tak nak itu tak apa. Kalau dia tak nak sekarang pun nanti dia nak. Kita cerita je. Nak sihat mesti kurangkan toksik, mesti cukup nutrisi. Nutrisi macam mana, nak buang toksik macam mana, kita cerita. So kopi kita sangat bagus sebab dalam dia ada Lindsay, boleh bersihkan badan kita, boleh buang toksik. So jadi bila kita kata okay, buang toksik, nak sihat kena buang toksik. Kita cerita. Kalau keputusan kita mengambil hari ini nak cerita kepada kawan-kawan, itu pilihan dia, memang hasil kita akan berjaya lah di akhir tahun ini. Okey, setiap hari perlu buat pilihan untuk merawat, pilihan untuk memahami cara rawatan, konsep rawatan, konsep macam mana nak sihat. Ada ke cara untuk kita pastikan kita tak jatuh sakit? Ada ke cara tu? Ataupun nasib-nasib saja? So itu semua bergantung kepada pilihan kita. Jadi kalau kita pilihan untuk merawat menggunakan cara holistik, maka hasil kita makin sihat dan makin sihat. Sebab kita buang segala toksik, kita cukupkan nutrisi. Jadi you bayangkanlah, kalau kita ambil contoh kita ni ada masalah buah pinggang dan kita dialisis. Masalah buah pinggang tu maksudnya buah pinggang kita dah rosak, tak boleh proses air kencing. Buah pinggang rosak tu maksudnya sel-sel dia semua dah rosak, dia tak boleh buat kerja. Okay, kita pilih buang segala toksik tu. Jadi kita pilih makan Lindsay, buang segala toksik dekat satu tubuh badan kita. Termasuklah sel-sel tak sihat di bawah pinggang tertentu, sel-sel tua, segala toksik yang melekat di celah-celah sel tu. Sebab kita pilih Lindsay untuk makan, untuk buang semua benda tu. Dan kita pilih pollen untuk cukupkan nutrisi. Jadi segala-gala, bila Lindsay masuk, buang segala yang sumbat dan pollen masuk bagi baja kepada sel-sel kita, dibayangkan. Sel-sel kita ni dia mati bertumbuh balik. Mati kena keluar dan tumbuh yang baru. Mati kena keluar, tumbuh yang baru. Jadi bila kita buang semua yang mati, yang sakit, yang radiasi, yang tukar pattern, yang jadi dah mutate dan sebagainya, kita buang. Lepas tu kita bantu tumbuh balik sel-sel yang lain. Akhirnya boleh berhentilah daripada dialisis. Samalah juga kerja mana. Boleh berhenti daripada injection, insulin dan sebagainya. Semua tu bergantung kepada pilihan kita. Sekarang ni kita pilih nak cerita atau tak kepada rakan-rakan kita apa yang kita belajar hari ini. Itu pun pilihan kita. Tapi kalau kita pilih, lagi balik nak kena cerita lah, kita akan dapat hasil dia. Hasil apa? Ilmu kita sampaikan dan kita boleh bantu kawan kita faham satu perkara. Hasil yang pertama. Hasil yang kedua mungkin dia bersetuju dengan kita, okeylah Lina, dia kata, okeylah Lina, Aisyah nak jadi ahli. Minum kopi kita untuk jaga kesihatan. Okey?
Jadi itu ngam-ngam pukul 11. So kalaulah cara nak atasi dia, penyelesaian dia, tambah sikit penyelesaian dia, antara yang kita boleh buat, nak faham segala benda ni, ini antara buku-buku yang selalu Dr. Sahal present dulu-dululah. So you boleh cari juga buku-buku ini untuk faham. So buku yang ni kami pernah bagi dekat satu, ketika kami present kat satu rumah tu, suami dia memang tak nak dengar. So dia baca buku tu kat satu sudut rumah. Lepas kita presentation, apa soalan dia? Macam mana nak overhaul? Bayangkan, maknanya dia dengar dan dia baca. So walaupun dia tak duduk dalam satu tempat presentation kita, dia tanya macam mana nak overhaul, nak bersihkan badan, nak buang segala toksik. So kita describe lah dosis yang betul, dan sampai hari ni mereka menggunakan produk Soho dengan bagus. Okey, ini yang kita bincang tadi, macam mana? So ini yang kita bincang tadi. So apa nak guna? Ini kena bagi sekali. Bagi yang tak pernah dengar, tak pernah tengok ataupun yang tak berapa faham lagi bagaimana nak atasinya untuk kita uruskan ni. Ini prebiotik. Ini fiber. So ini kita guna pollen. 3 perkara ni dah cukup dah. Tak payah cari buah, tak payah cari beli sayur yang banyak lah untuk kita makan hari-hari. Kalau kita betul-betul nak cukupkan sayur dengan beli sayur, nak cukupkan enzim ni dengan makan sayur tu, kita kurang-kurangnya sawi tu kalau kita beli segenggam tu, kita makan seorang 1 mini. Buatlah sup sawi. Makanlah 1 mangkuk tu. Lepas tu saat lagi petang 1 mangkuk lagi. Kira kita kalau kita dapat makan 2-3 mangkuk, cukuplah kandungan serat kita. Itu pun kalau sayur tu tak ada kimia. Kadang-kadang sayur tu banyak kimia, racun kimia. Serat dapat, oksid dapat. Kan? So jadi sebab itulah kalau kita rasa susah sangat nak beli yang kat luar tu, nak makan banyak-banyak, kita guna kita punya fiber. Sudah cukup. And then yang air selalu kita cadangkan, gunalah teh kita. Nak bagus lagi, tambahlah kita punya protein. Nak bersihkan hati, ni guna yang ni. Ataupun kopi. Kalau kita tak cukup sangat kopi lah, minum hari-hari kopi. Kalau nak bagus lagi 3 ke 6 paket. Kita minum kopi ni. Tak ada mudarat apa-apa. Kalau ada duit, makan linzi ni. Sebab dalam 1 paket kopi ni hanya ada setengah kapsul ni. Kalau kita makan 2 paket, baru dapat 1 kapsul. Makan 4 paket, baru dapat 2 kapsul. Jadi kuantiti tu kurang. Kalau kita teruk hati yang macam ni, makan kopi je tak cukup lah. Sebab tu kalau boleh kita makan linzi, makan YKK. Makan yang ni YKK, yang ni 2,000 lebih. Kan untuk bersihkan satu liver kita yang macam ni, jadi macam ni. Tapi kalau guna cara hospital yang ada macam ni, boleh jadi macam ni ke? Kan? Okay. So jadi ini detail pasal linzi kita sambung lain kali lah. Okay, so itu cara dia. Langkah pertama, bersihkan hati kita, gunalah fiber, soya, pollen dan teh tadi, lactoberry. Okay, kalau nak bersihkan hati, kalau hati kita dah teruk, gunalah linzi mana-mana yang mampu. Kalau tak, kopilah kita jadikan minuman harian dan kita terus berkongsi khasiat kopi kita ni kepada semua orang. Dan bila kita dapat pendapatan daripada perniagaan Soho ni, kita boleh makan linzi dengan hebatnya. Makan linzi ni hari-hari. Paling kurang untuk jaga kesihatan 4 biji satu hari. Sebulan kita kena spend 2 botol. Kalau kita ada extra, kita boleh makanlah 10 biji ke 20 biji sehari. Kalau kita nak scan penyakit, 12 biji. Kalau kita nak overhaul, 20 biji. Kalau kita nak makan sebotol, 2 botol sehari pun boleh. Tak ada masalah. Sebab linzi ni bukan ubat, bukan suplemen. Apa yang dia buat, dia masukkan badan kita, dia buat pulih segala yang tak kena, dia buang segala yang tak kena dalam badan kita. Dan akhirnya satu tubuh badan kita jadi sihat. Okey, itu saja. Masa dah 11:04. Okey, Kak Ina sudahi perkongsian Kak Ina ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So semoga apa yang Kak Ina share malam ni dapat bantu rakan-rakan faham apa kena share dengan orang-orang kat luar sana, bagaimana kita nak monitor network kita ni dengan belajar sendiri. Bukan network order, ambil cara nak daftar ahli. Kali pertama tak berjaya, tanya. Kali kedua lagi tak berjaya, tanya. Akhirnya you boleh buat sendiri. Kalau setahun you duduk di keluk buat and then tanya lama-lama you akan tahu punya. So bila you boleh operate, baru you boleh monitor dengan bagus network kita. Dan barulah dia boleh berkembang dengan hebat. Okey, so itu saja. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.